Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya akan berbincang mengenai kelestarian sumber air di Malaysia dari aspek masalah dan prospek. Oke, sumber air merupakan bekalan utama air bersih dalam kehidupan seharian manusia. Air adalah suatu enigma dalam kehidupan manusia di mana manusia memerlukan air, tetapi pada masa yang sama boleh menyebabkan kematian sekiranya terlampau banyak air dalam tubuh badan manusia. Sumber air ini digunakan dalam pertanian, industri, domestik, dan rekreasi. Secara keseluruhan, sebanyak 71,1% di permukaan bumi merupakan air dan selebihnya merupakan daratan. 97,5% merupakan air masin ataupun air laut, manakala 2,5% merupakan air tawar. Namun air tawar juga terbagi kepada salji dan ais, yaitu 68,7%, air bawah tanah yaitu 30,9%, dan sumber air seperti di sungai, tasik yaitu 0,4%. Sumber air mempunyai banyak kepentingan, terutamanya terhadap manusia. Kepentingan sumber air yang pertama ialah kegunaan domestik. Kegunaan domestik ataupun sebagai kegunaan harian isi rumah. Air sungai dijadikan sumber air untuk kegunaan harian penduduk dan isi rumah seperti memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya. Seterusnya dalam kegiatan pertanian. Empangan dibina untuk membekalkan air dan mengawal input dan output air khususnya untuk tanaman sawah padi. Selain itu, sumber air juga penting dalam kegiatan pengangkutan dan perhubungan. Sungai berfungsi sebagai sistem pengangkutan dan perhubungan utama penduduk di kawasan pedalaman karena kawasan tersebut kekurangan infrastruktur. Sungai dan laut merupakan pengangkutan utama untuk pengangkut barangan lokal, barangan berat, dan barangan dalam kuantiti yang banyak. Pengangkutan air dapat menjimatkan kos pengangkutan karena kos yang lebih murah. Sumber air juga penting sebagai bekalan kuasa hidroelektrik. Di Malaysia, sumber air penting bagi membekalkan bekalan kuasa hidroelektrik melalui penjanaan sistem empangan untuk keperluan industri dan penduduk. Takungan air yang tersimpan di empangan mempunyai tenaga keupayaan yang mana akan menjenat tenaga kinetik apabila air tersebut mengalir. Hal ini karena aliran air tersebut akan memutarkan dinamo dan secara langsung akan menghasilkan tenaga hidroelektrik. Namun begitu, terdapat beberapa isu mengenai sumber air di Malaysia yang boleh menyebabkan berlakunya krisis air dan seterusnya memberikan kesan yang tidak baik terhadap alam sekeliling. Isu yang pertama adalah air berlebihan. Hujan lebat yang terlalu kerap dan berterusan boleh menyebabkan berlakunya banjir, terutamanya di kawasan bandar dan juga kawasan tanah pamah. Hal ini disebabkan apabila taburan hujan yang melebihi kapasiti takungan pada sistem perpalitan. Perancangan yang tidak sistematik boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat yang mana akan memberi kesan yang tidak baik seperti kehilangan nyawa, kemusnahan, harta benda, infrastruktur, dan melumpuhkan fasiliti-fasiliti lain. Bukan itu saja, malah menyebabkan bekalan air bersih tercemar sehingga meningkatkan risiko penyakit seperti taun dan demam kepialu. Aktiviti ekonomi juga turut terjejas seperti kegiatan pertanian, peternakan, dan industri komersial serta berlaku bekalan makanan berkurang. Seterusnya kekurangan air.
Walaupun Malaysia mempunyai taburan hujan yang tinggi berbanding di negara lain, namun masalah kekurangan air masih berlaku. Hal ini disebabkan taburan hujan yang bermusim. Musim kemarau yang berpanjangan menyebabkan bekalan air tidak mencukupi, lebih-lebih lagi di kawasan pertanian yang mana memerlukan air yang banyak. Contohnya di kawasan Perlis, Kedah, dan Selangor. Masalah lain seperti pencemaran air. Pencemaran tersebut menyebabkan berlakunya perubahan dari segi kandungan serta warna dan rasanya sehingga tidak boleh digunakan. Sungai dan saluran air seringkali tercemar disebabkan oleh kegiatan aktiviti manusia. Pencemaran air merupakan punca utama berlakunya gangguan bekalan air. Pencemaran air berpunca daripada pembuangan sampah sarap dan bahan kimia yang mengeluarkan bau busuk. Sisa bahan kimia dari kilang dilepaskan pada waktu tengah malam sehingga awal pagi agar tidak disedari oleh penduduk kampung. Keadaan ini akan memberi kesan yang tidak baik terhadap hidupan akuatik, flora dan fauna yang menggunakan air yang sudah tercemar, antaranya di kawasan Sungai Gombak, Kampung Sungai Cincin, serta Sungai Kim Kim. Bukan itu saja, tetapi berlakunya penebangan hutan. Hutan merupakan ekosistem yang sangat penting karena kaya dengan berbagai-bagai tumbuhan dan hidupan liar. Di antaranya termasuklah 2.500 spesies pokok, 200 spesies mamalia, 600 spesies burung, 110 spesies ular, 80 spesies cicak, dan beribu-ribu serangga. Hutan kita merupakan satu sebagian yang lengkap daripada alam semula jadi dan juga memainkan peranan penting di dalam perlindungan serta pemeliharaan. Hutan semula jadi di negara ini mempunyai keunikan dan kecantikan pemandangan yang memenuhi keperluan rekreasi dan ekopelancongan. Selain itu, yang utama adalah hutan juga menjadi kawasan tedahan air yang berfungsi antaranya sebagai kawalan banjir. Namun disebabkan aktiviti manusia, berlakunya penyahutanan hutan tanah tinggi yang berleluasa telah membinasakan alam semula jadi dan juga memusnahkan hutan awan yang boleh mengakibatkan kehilangan sumber air yang berharga. Kerusakan hutan bukit boleh menyebabkan kehilangan sumber air yang banyak karena kemusnahan pokok yang merupakan tedahan utama sumber air. Walaupun berlakunya kesan negatif terhadap sumber air akibat aktiviti manusia, namun perlu ada langkah-langkah untuk mencegah ataupun menangani hal ini agar sumber air pada masa hadapan akan berterusan. Antara langkah-langkah yang perlu diambil agar kelestarian sumber air berterusan, yang pertama adalah peningkatan dalam aspek penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Melalui R&D ini dapat membantu menambah sumber air yang bersih dengan penciptaan alatan modern yang canggih bagi merawat air buangan dengan lebih efektif. Bukan itu saja, malah air laut juga boleh dijadikan bekalan sumber air apabila diproses melalui R&D. Seterusnya melalui peranan dalam perundangan dan bukan perundangan dalam membendung masalah krisis sumber air. Walaupun pada masa ini terdapat akta dan dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, namun masih ramai yang tidak menghiraukan akan akta yang telah diperkenalkan. Oleh itu, dasar dan akta sebelum ini perlu diketatkan bagi memastikan masalah krisis sumber air berkurang. Selain itu, wujudnya akta dan dasar tersebut sekurang-kurangnya dapat membantu melestarikan sumber air. Contohnya seperti Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dalam kurungan Akta 655,
akan dipindah bagi mempertingkatkan penguatkuasaan dalam membendung insiden pencemaran sumber air serta kualiti alam sekeliling 1974 dalam kurungan Akta 127. Bukan itu sahaja, tetapi dengan dendaan serta kompaun bagi sesiapa yang didapati bersalah, tidak kira secara perseorangan ataupun syarikat. Selain itu, bagi melestarikan sumber air adalah dengan cara memberikan kesadaran diri melalui kempen. Kempen yang berterusan dapat membantu rakyat dalam kesadaran betapa pentingnya menjaga dan menghormati sumber air. Antara kempen yang patut dipertingkatkan lagi adalah seperti produk cekap air yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran GPS yang mana merangkumi pada penjimatan air. Pembangunan yang sistematik dapat mengurangkan berlakunya krisis sumber air seperti pencemaran air dengan cara tidak melakukan aktiviti pembangunan di kawasan tadahan air. Hal ini karena gangguan tadahan air akan menjejaskan sumber air karena akan berlaku kemusnahan tumbuhan yang berfungsi sebagai penyimpanan sumber air. Namun, pembangunan yang sistematik dapat membendung pencemaran air, terutamanya sampah sarap, serta sisa toksik yang dihasilkan dalam pembangunan untuk mengalir ke sungai. Mengekalkan kawasan tadahan air merupakan salah satu cara untuk mengurangkan berlakunya krisis air. Penebangan hutan perlulah dielakkan ataupun dengan lebih daripada 10 km dari kawasan tadahan air. Hal ini penting bagi menjaga tadahan air daripada dicerobohi agar dapat membekalkan air bersih kepada kawasan empangan sebelum disalurkan ke kawasan kediaman. Sumber air sangat penting bagi semua makhluk hidup dalam meneruskan kehidupan seharian. Namun begitu, sekiranya terdapat gangguan pada sumber air, boleh menyebabkan berlakunya krisis air yang akan memberi kesan kepada semua kehidupan di bumi. Oleh itu, pengurusan dan pemeliharaan sumber air yang lebih lestari tanpa merusakkan keseimbangan ekosistem dan digunakan secara bermanfaat boleh meningkatkan tahap kebersihan air.